Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Hajah Nurlita binti Ramli, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat. Yang dihormati Barisan Kepimpinan Pentadbir Sekolah, Puan Zuma Zuin binti Kadir, Penolong Kanan Pentadbiran, Tuan Haji Rozli bin Haji Omar, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Azmah binti Jaafar, Penolong Kanan Co-Kurikulum. Yang dikasihi, lagi disayangi guru-guru dan seterusnya murid-murid sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk makluman, kita akan memulakan perhimpunan secara maya dan secara langsung di sekolah. Diharapkan semua bersedia di tempat masing-masing. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu negaraku, lagu negeri Selangor dan lagu sekolah. Semua guru dan murid diminta berdiri tegak dan bersedia. Terima kasih kepada guru-guru dan murid-murid atas nyanyian sebentar tadi. Semua guru dan murid dipersilakan duduk. Yang dikasihi, lagi disayangi para guru dan seterusnya murid-murid sekalian.
Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan izin inayahnya maka dapat kita berhimpun dan berkumpul pada pagi yang indah ini. Untuk memberkati perhimpunan kita pada pagi ini, majlis mempersilakan Muhammad Fahim bin Jamri untuk melafazkan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semua murid dan guru bersedia menandatangan untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma nawil qulubana binuri hidayatik kama nawaltar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu, sebagaimana terang engkau terangi bumi dengan cahaya mataharimu, terus menerus dengan rahmatmu, ya Allah, wahai Tuhan yang maha pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Ahmad Iman Asha bin Nahili, Ketua Pengawas Sekolah untuk bacaan Iqra. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bahawasanya kami, murid-murid Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat, berikrar dan berjanji akan berpegang teguh kepada ajaran agama, menyumbang kepada kemakmuran negara, menghormati ibu bapa dan guru-guru, mengamalkan nilai-nilai murni dan bersikap positif kepada ilmu pengetahuan. Marilah kita menyaksikan persembahan daripada dua orang murid Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat yang mewakili sekolah dalam pertandingan bicara buku peringkat daerah Kuala Langat. And hi to everyone. My name is Nurin Farisa binti Fauzi from Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat, Selangor. I am from 4 Maju. Today, I want to review a book which is titled The Inch-High Samurai. The author of this book is Chiro Kasamatsu and Rob F. McCarthy. This book has been published in 1993. This book has 47 pages. I like this book because it tells about classic Japanese folk tales, which is my favorite genre. In Naniwa, Japan, there lived a woman and a man who hadn't any children. They always pray and pray to get their own little baby. Suddenly, a wonderful things happened. A tiny blessing drawn above. They found a very little boy and gave a name Inchibu. He never did get very tall. In effect, he didn't grow at all. But he was a cheerful, healthy, who always helped his mom and dad and swore one day he will be when he turned 13, he'd go to the riverbank with a rice bowl as a boat and a chopstick for an oar. Mom's needle made a perfect sword.
He said, I shall return once I have become a big important man. So he sailed to the capital in a teacup and fought a demon with a needle to win the love of a lady named Lady Haru, and he won. The demon left behind a magic mallet. They say that any wish you make with one of these is granted. So Lady Haru knelt and took it in her hands and shook it. May Ichibu no more be small. Brave Ichibu, be tall, be tall. Ta-da! Ichibu has been transformed. The lovely Haru become his bride, and everyone live happily forever and after. The relation of this story is it doesn't matter if you are small or plump, and short or thin and tall. It's what you have got inside. Thank you. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua penonton. Nama saya Siti Syarah Damia binti Muhammad Ibni Wahid dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat, Selangor. Saya dari kelas 4 maju. Pada kali ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang buku yang telah saya baca. Buku ini bertajuk Aku Ibumu. Buku ini telah ditulis oleh Siti Zawiyah Zakaria. Buku ini diterbitkan pada tahun 1998. Buku ini mempunyai 56 muka surat. Keistimewaan buku ini adalah daripada siri drama Teladan Hidup. Saya amat menyukai buku ini kerana buku ini menceritakan nilai moral yang tinggi. Cerita ini mengisahkan kehidupan Mak Timah yang kehilangan kasih sayang anaknya akibat memberikannya kepada pasangan keluarga kaya. Untuk mendapatkan kasih sayang itu, Mak Timah bekerja sebagai orang gaji dengan pasangan tersebut. Mazwan, anak Mak Timah, tidak menyedari orang gajinya adalah ibunya sendiri. Dia sering menghina dan menyuruh ibunya melakukan semua perkara untuknya. Kawan-kawan menerima kenyataan. Akhirnya Mak Timah berusaha menulis surat kepada Mazwan dan menyatakan kasih sayangnya kepada anaknya itu. Sayangnya Mak Timah meninggal dunia kerana batuk kering. Suasana sedih itu terus menyelubungi keluarga tersebut. Mazwan merasa kesal kerana selama ini dia tidak menghormati orang gajinya yang tidak diketahuinya adalah ibu kandungnya yang sebenar. Pengajaran cerita ini ialah: pertama, kita hendaklah sentiasa menghormati orang lain, terutamanya orang yang lebih tua daripada kita. Kedua, kita hendaklah sentiasa bercakap sopan walaupun dengan sesiapa pun. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi semua. Majlis diteruskan lagi dengan tayangan video pendek dan seterusnya mempersilakan Tuan Haji Mazni bin Sarjana untuk mengupas tajuk pada minggu ini. Majlis mempersilakan. Hai adik-adik, mesti seronok kan kalau main sorok-sorok atau kejar-kejar dengan kawan-kawan? Tapi macam mana pula kalau tiba-tiba ada orang dewasa atau orang asing datang dan kacau adik-adik? Mesti adik rasa tak selesa dan marah kan? Adik-adik nak tahu tak? Pada badan kita ini ada bahagian yang mesti kita jaga. Bahagian itu ialah dada, kemaluan dan punggung. Semua ini adalah bahagian sulit adik-adik.
Sulit tu maknanya rahsia tau. Tiada siapa yang boleh lihat atau sentuh. Jadi, kalau ada orang yang cuba sentuh bahagian rahsia adik-adik, iaitu bahagian dada, kemaluan atau punggung, adik-adik kena jerit kuat-kuat. Jangan! Lepas tu, lari laju-laju daripada orang itu. Kemudian, bagi tahu ibu bapa atau orang dewasa yang lain apa yang terjadi. Bukan itu saja, ada lagi perkara yang adik-adik mesti beritahu ibu bapa jika ia berlaku kepada adik-adik atau kawan adik-adik. Iaitu, yang pertama, kalau ada orang yang pegang atau tengok kemaluan adik-adik. Yang kedua, kalau ada orang yang tunjuk kemaluannya pada adik-adik. Yang ketiga, kalau ada orang yang suruh adik-adik buka baju. Yang keempat, kalau ada orang yang cuba ambil gambar adik-adik semasa adik-adik tidak pakai baju. Yang kelima, kalau ada orang tunjuk pada adik-adik gambar yang pelik-pelik atau video orang tidak pakai baju. Dan yang keenam, kalau ada orang yang cuba pegang atau cium bahagian-bahagian rahsia pada badan adik-adik. Jadi, kalau perkara-perkara tadi berlaku pada adik-adik, pastikan cepat-cepat lari kepada ibu bapa dan beritahu mereka. Jangan simpan perasaan ini sendirian dan sentiasa kongsikan dengan ibu bapa perasaan tidak selesa atau takut pada bila-bila masa. Mereka sangat menghargainya. Sekarang adik-adik sudah tahu bahagian-bahagian rahsia adik-adik. Ingat, jerit, lari dan beritahu orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam satu keluarga, salam SKTS. Yang berusaha Puan Hajah Nurlita binti Ramli, Guru Besar SKTS 4, yang dihormati Puan Zumazwin binti Kadir, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Tuan Haji Rozli bin Omar, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Azmah binti Jaafar, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, guru-guru, ibu bapa dan seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, segala syukur dan puji pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita diberikan kelapangan, kesempatan, kesihatan untuk kita sama-sama dalam majlis perhimpunan pada minggu ini. Hari ini 1 November 2021 merupakan hari pertama persekolahan bagi tahap 1. Bagi mereka yang hadir ke sekolah pada hari ini, saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah. Semoga anda bertambah semangat untuk belajar. Walau bagaimanapun, kita perlu patuh kepada SOP yang telah ditetapkan untuk menghindarkan kita daripada penyakit COVID-19. Kita jaga kita. Untuk pengetahuan bahawa guru-guru yang bertugas pada minggu ini ialah saya sendiri dan juga Puan Nur Hasniza binti Tasirun, Puan Nur Afifah binti Azizan, Ustaz Amiruddin bin Amran dan juga Ustaz Zainal bin Paiman. Tajuk hari ini yang diberikan kepada saya adalah sentuhan selamat. Apa yang dimaksudkan dengan sentuhan selamat? Sentuhan selamat ini bermaksud satu tindakan memegang atau menyentuh seseorang yang boleh menimbulkan perasaan gembira, yakin, dijaga, disayangi dan boleh dipercayai. Contoh sentuhan-sentuhan selamat ini seperti guru menepuk bahu anda ketika dalam bilik darjah sebagai satu bimbingan, satu motivasi kepada anda untuk terus berjaya. Ini akan menimbulkan perasaan gembira kepada anda. Yang kedua, iaitu ayah dan ibu ketika memandikan anda semasa kecil. Ini menunjukkan ataupun menjadikan anda rasa anda disayangi. Yang ketiga, abang atau kakak awak menyentuh awak, pipi awak, mencubit dan sebagainya. Ketika awak kecil, ini akan menunjukkan bahawa anda akan ataupun anda rasa anda disayangi. Yang keempat, sentuhan daripada doktor ketika memeriksa pesakit. Sentuhan ini pula
akan membuatkan penyakit ataupun pesakit merasa selesa dan juga yakin kepada doktor. Bagi sentuhan tidak selamat pula adalah sentuhan yang mempunyai niat yang jahat, niat yang buruk kepada kamu. Contohnya sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenali atau dikenali, tetapi sentuhan ini mempunyai niat yang buruk, tujuan menyakiti dan juga tujuan-tujuan lain. Jadi untuk itu kita haruslah berhati-hati, kita haruslah menjaga diri kita, rakan-rakan kita daripada sentuhan-sentuhan yang tidak baik ini. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Haji Mazni atas kupasan tajuk yang sangat menarik. Seterusnya, majlis mempersilakan Puan Hajah Nurlita binti Ramli, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tanjung Sepat untuk menyampaikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Zumazuin binti Kadir, Puan Haji Rozli bin Haji Umar, Puan Azmah binti Jaafar, barisan guru-guru dan murid-murid SK Tanjung Sepat. Selamat datang cikgu ucapkan kepada murid-murid tahap 1 yang hadir pada hari ini. Mulai minggu ini, sekolah telah dibuka semula untuk kelas aliran perdana. Walau bagaimanapun, kita menggunakan modul penggiliran, iaitu murid hadir ke sekolah bergilir-gilir berdasarkan kumpulan. Ada 2 kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Untuk minggu ini, kumpulan A akan hadir ke sekolah. Untuk minggu hadapan adalah giliran kumpulan B. Untuk murid tahap 2, kumpulan A dan B pada minggu ini masih berada di rumah menjalani PDPR, dan untuk minggu hadapan tahap 2 akan mulai bersekolah untuk murid-murid dari kumpulan B. Kumpulan A akan kekal di rumah. Untuk murid yang digilirkan untuk berada di rumah, kamu akan belajar sama ada secara kendiri ataupun Google Meet bersama guru. Kamu rujuk kepada arahan guru mata pelajaran kamu masing-masing. Cikgu berharap kamu semua telah bersedia untuk hadir ke sekolah. Persediaan bagaimana? Kamu perlu pastikan kamu mengikut jadual yang betul, rujuk kepada jadual waktu yang cikgu-cikgu kelas sudah kongsikan dalam WhatsApp kelas masing-masing. Kemudian pastikan juga kamu berpakaian kemas. Sekiranya kamu dapati baju dah tak muat, kasut dah tak muat, tidak ada masalah asalkan pakaian kemas. Pakai pakaian yang sesuai ke sekolah dan kemas. Untuk pengurusan membeli makanan, nanti kamu akan beratur di kaunter makanan untuk beli makanan. Murid-murid perlu ingatlah, murid-murid dah order apa. Urusan untuk pesanan makanan adalah diuruskan oleh ibu bapa melalui WhatsApp kelas. Ibu bapa pastikan anak-anak tahu apa yang mereka sudah pesan. Bawa wang secukupnya untuk kelancaran proses membeli makanan. Tempat makan masih lagi di dalam kelas dengan pengawasan guru-guru yang bertugas. Seterusnya, dari segi disiplin untuk murid keluar masuk sekolah, masih lagi menggunakan laluan yang sama untuk masuk, tetapi untuk balik, murid-murid akan menggunakan laluan baharu, iaitu lorong rahmat. Sentiasa dengar arahan guru di mana kamu hendak lalu
dan bagaimana kamu hendak balik. Cikgu berharap untuk yang berada di sekolah menjaga disiplin masing-masing dan di rumah teruskan belajar seperti biasa. Okey, sebelum cikgu berpisah dengan kamu pada minggu ini, cikgu ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada penganut agama Hindu. Semoga kamu yang meraihkan perayaan ini ceria, merasa seronok. Walau bagaimanapun, tolonglah jaga SOP. Tak perlulah kita hendak bersentuhan dengan kaum keluarga yang kita tak biasa, yang mana berkunjung ke rumah tak biasa jumpa. Tak perlulah kita duduk dekat-dekat. Masih kita amalkan SOP kerana virus COVID tu masih ada ya murid-murid. Kita semua kena jaga-jaga supaya kesihatan kita sentiasa terjamin. Okey, kita berharap untuk murid yang lain yang tidak meraihkan Deepavali, kamu juga akan bercuti. Jadi dalam masa percutian ini, cikgu berharap kamu juga sama ya, mesti lagi menjaga kesihatan kamu. Jagalah jarak, sentiasa pakai pelitup muka, sebolehnya 2 lapis untuk melindungi diri kamu dari kena penyakit tersebut. Okey, cikgu harap kita akan dapat menjalani kehidupan yang selesa walaupun kita dalam suasana yang masih lagi bahaya dengan serangan COVID-19. InsyaAllah ya murid-murid. Sekian saja pada minggu ini. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV ke tu? Ada murungku, ada halwa, ada jelebi, ada anirasam, ada banyak lagi. Roti canai capati, nasi biryani kari kambing, idli daca semua ada. Deepavali, Deepavali. Banyaknya makanan. Mestilah. Nama pun Deepavali, Deepavali, India Deepavali, Baltakan. Deepavali, Deepavali, India Deepavali, Baltakan. La 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 Deepavali, Baltakan. Deepavali, Deepavali, India Deepavali, Baltakan. La 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 Deepavali, Baltakan. Marilah mari kawan-kawan kaum keluarga, campur datang ke rumah untuk jamu selera. Bermacam-macam makanan, semua sudah siap terhidang. Makanlah makan sampai kenyang, sampai semua hati senang. Ayo yo. Deepavali, Deepavali, India Deepavali, Baltakan. Deepavali, Deepavali, India Deepavali, Baltakan. La 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 Deepavali, Baltakan. Deepavali, Deepavali, India Deepavali, Baltakan. Deepavali, Deepavali, India Deepavali, Baltakan. La 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 Deepavali, Baltakan. Saya bagi pihak majlis merakamkan ribuan terima kasih atas ucapan yang disampaikan oleh Tuan Guru Besar sebentar tadi. Semoga nasihat, teguran, amanat itu dapat kita jadikan panduan untuk ke arah kecemerlangan.
perhimpunan kita telah sampai di penghujungnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.